Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Uh, Kali ini kita bincangkan tentang metodologi kajian kualitatif. Dan perbincangan ini adalah perbincangan yang agak ringkas dan utama bagi yang saya lihat yang penting bagi kajian kualitatif ini ya. Saya akan sentuh perkara-perkara yang penting lah, dan untuk lebih detail kita akan bincangkan dalam video seterusnya. Okey, tapi untuk kali ini kita akan bincangkan secara keseluruhan tentang metodologi kajian, apa yang perlu dibuat. Okey. Jadi perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah seperti berikutlah ya. Pertamanya saya ingin highlight di sini ialah tentang peserta, dan berbeza dengan kajian kuantitatif yang menggunakan peserta yang agak ramai, tetapi kajian kualitatif ini biasanya melibatkan peserta yang tidaklah ramai, mungkin 3, 5 orang, 6 orang, 10 orang dan sebagainya, yang agak kecil berbanding dengan kajian kuantitatif. Namun bilangan peserta yang sebenarnya adalah bergantung kepada kajian yang dilakukan, kepada apakah jenis kajian, apakah kajian yang dilakukan. Okey. Dan dalam kajian ini juga, kajian kualitatif juga, peranan penyelidik amat penting ya. Kerana penyelidik itu sebenarnya instrumen. Okey, penyelidik adalah instrumen utama bagi kajian ini. Sebab kajian adalah berbentuk interpretatif. Jadi pengkaji adalah berperanan untuk memberi makna kepada data-data yang dikumpulkan. Pengumpulan data pula adalah lebih berbentuk intensif kerana dia agak memakan masa dan perlu pengawasan masa yang agak lebih teliti, dan melibatkan beberapa jenis data, dan berlaku triangulasi di sini seperti data-data yang diperolehi melalui pemerhatian, temu bual, data-data daripada dokumen analisis. Okay. Dan biasanya untuk membantu pengkaji dalam mengumpul data, sama ada data pemerhatian ataupun data temu bual, biasanya teknik yang digunakan adalah menggunakan rakaman. Okay, menggunakan rakaman sama ada rakaman audio ataupun rakaman video. Dan rakaman tersebut adalah merupakan data yang utama yang ditranskripsikan ke dalam bentuk bertulis agar analisis seterusnya dapat dilakukan. Analisis bagi kajian kualitatif ini adalah berbentuk interpretatif dengan mensintesis, mengkategori dan menyusun data mengikut pola yang tertentu sebagaimana yang ditetapkan ataupun yang diharapkan, yang telah digariskan dalam kajian ini, khususnya dalam kerangka konsep dan objektif kajian, khususnya objektif kajian. Kajian kualitatif ini menggunakan trustworthiness bagi menggantikan validity dan reliability. Biasanya validity dan reliability ini digunakan, dua istilah yang digunakan dalam kajian kuantitatif. Namun dalam kajian kualitatif cenderung digunakan istilah trustworthiness, di mana trustworthiness ini mempunyai 4 kriteria utama
yang perlu dipatuhi. Kriteria tersebut adalah credibility, kebolehpindahan, kebolehpercayaan dan kesahan. Jadi keempat-empat kriteria ini perlu diberi perhatian dalam kajian kualitatif kerana memenuhi kriteria ini akan menjadikan data dan dapatan kajian yang diperoleh itu boleh diterima pakailah oleh pengkaji-pengkaji yang lain seterusnya. Jadi 4 kriteria ini kalau kita tengok secara ringkas, credibility ini bermaksud kita pastikan data yang diperoleh itu adalah dapatan yang sebenar diperolehi daripada peserta, dan pentafsiran juga dibuat persepsi yang sebenar. Makna data itu data sebenar, bukan data yang tersilap memberi makna ke, tersilap memberi tafsir ke. Okey. Dan biasanya dapatan sebenar ini yang daripada peserta ini kita gunakan contohnya dengan membuat transkripsi, dan transkripsi itu disahkan sendiri oleh peserta kajian. Okey. Bagi transkripsi pula, untuk memastikan transkripsi itu diperolehi berdasarkan kepada rakaman yang sebenar, dan di sini mungkin boleh digunakan pengesahan oleh pengaji yang lain, boleh rakan-rakan pengkaji, dan boleh juga oleh pakar-pakar yang berkecuali yang lain untuk mengesahkan rakaman adalah rakaman yang sebenar dan transkripsi adalah transkripsi yang sebenar daripada rakaman tersebut. Dan yang kedua adalah kebolehpindahan ataupun transferable. Kebolehpindahan ini bermaksud menjelaskan yang jelas dan tepat tentang penjelasan yang jelas dan tepat tentang kajian. Okay. Berarti si pengkaji perlulah menggariskan secara detail tentang apa yang berlaku, bagaimana kajian itu dilaksanakan. Sebagai contoh, sebagai bilangan peserta, konteks kajian, di mana kajian itu dilaksanakan, berapa bilangan peserta, jantina peserta dan sebagainya. Di mana maklumat tentang peserta, maklumat tentang kajian, maklumat tentang latar belakang kajian penting dijelaskan dengan jelas agar maklumat ini boleh menjadi panduan kepada pembaca ataupun oleh pengkaji-pengkaji seterusnya. Dan yang ketiga adalah kebolehpercayaan ataupun dependability. Ini bermaksud adalah dapatan yang konsisten daripada peserta. Okey. Dan dia boleh dibuat melalui pengesahan peserta sendiri. Okey. Ataupun oleh pengesahan oleh pakar-pakar yang berkecuali yang lain. Okay. Dan seterusnya adalah kesahan. Kesahan adalah conformability. Conformability ini sah, makna dia yakin. Yakin makna dia data analisis yang dibuat, dapatan kajian adalah yakin, boleh diyakini. Bebas daripada bias pengkaji. Ataupun dengan kata lainnya, pengkaji akan mencuba untuk memastikan bahawa masalah bias
tidak berlaku dalam, ataupun masalah bias dapat dihindari, dikurangkan dalam kajian ini, dalam kajian. Okay? Dan ini dibuat melalui semakan oleh ahli pakar, semak semula oleh ahli ataupun pakar, oleh rakan pengkaji dan sebagainya. Okay? Dan yang terakhir adalah tentang etika penyelidikan yang perlu dipatuhi oleh pengkaji. Etika, sebagai contoh etika ialah tentang maklumat-maklumat peserta kajian yang perlu dirahsiakan. Dan perkara ini penting untuk seseorang pengkaji untuk memberi jaminan kepada peserta bahawa segala maklumat peribadi tentang peserta seperti nama sekolah, nama peserta sendiri, okay, akan dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Dan perkara ini perlu dijelaskan kepada peserta kajian sebelum data ataupun kajian dibuat. Ini memastikan ataupun memberi keyakinan kepada peserta bahawa segala maklumat akan dirahsiakan, yang memungkinkan peserta untuk lebih terbuka dalam memberi respon terhadap soalan-soalan dan sebagainya. Kalau mereka tidak berapa yakin tentang kerahsiaan ini, kemungkinan banyak maklumat akan dicuba disembunyikan, dan akibatnya data yang sebenar tidak dapat diperolehi, dan data yang lebih memberi makna sebenar terhadap kepada kajian ini tidak dapat diperolehi dengan baik. Jadi keseluruhannya itu adalah perkara-perkara penting, perkara-perkara utama yang perlu diambil kira oleh seorang pengkaji sebelum membuat perancangan dan sebelum melaksanakan kajian. Dan saya harap semua pengkaji, terutamanya bakal pengkaji atau mereka yang baru berkecimpung dalam melaksanakan kajian ini akan lebih berhati-hati untuk merancang metodologi kajian mereka. Itu sahaja daripada saya untuk kali ini, dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.